Eksperimen teknologi telah menjadi alat yang berkesan untuk meneroka dunia yang belum diketahui. Ia memainkan peranan penting dalam bidang akademik dan perniagaan. Dalam filem ini, kami akan membawa anda melihat bagaimana eksperimen teknologi hari ini membantu kita menyelesaikan masalah. Cecair nitrogen adalah cecair yang sangat suhu rendah, suhunya kira-kira minus 200 darjah Celsius. Oleh kerana sifat suhu rendahnya, cecair nitrogen mempunyai risiko tertentu. Ia boleh menyebabkan kecederaan dalaman dan luaran. Tetapi dalam minda ramai orang, cecair nitrogen adalah bahan eksperimen yang sangat menarik. Kerana ia mengandungi banyak misteri yang belum terungkai, dan banyak eksperimen memerlukan penggunaan cecair nitrogen untuk mencapai hasil yang lebih menakjubkan. Contohnya, ada seorang pemuda sebelum ini ingin mengkaji apa yang akan berlaku jika cecair nitrogen dicelupkan ke dalam air. Namun kerana tiada orang sebelum ini yang melakukan eksperimen serupa, dia tidak berani mencubanya kerana takut berbahaya. Jadi dia memutuskan untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan satu botol kecil cecair nitrogen, mengamati hasilnya dan membuat keputusan seterusnya kemudian. Apabila dia menyuntikkan cecair nitrogen ke dalam air, cecair nitrogen segera mengeluarkan asap tebal. Apabila bersentuhan dengan air, nampaknya tidak ada bahaya yang terlihat, maka dengan lebih berani, dia langsung melempar satu tong besar nitrogen cair ke dalam kolam renang. Kerana kesan grafiti, tong itu terus tenggelam ke dasar kolam renang. Sementara nitrogen cair di dalam tong mulai mengeluarkan asap putih yang berdentum-dentum. Jika hanya melihat pemandangan ini, tampaknya sangat mirip dengan letusan gunung berapi yang kita kenal. Tetapi sebenarnya pemandangan ini lebih spektakuler daripada letusan gunung berapi di atas permukaan air. Selepas itu, tindakan pemuda ini membuatkan semua orang terkejut. Dia terjun ke dalam kolam renang dan mula bermain dengan riang gembira. Pastinya pada masa itu, perasaannya mesti bercampur baur antara gembira dan takut. Walaupun pemandangan ini kelihatan sangat hebat, kami sangat menasihatkan supaya jangan meniru perbuatan lelaki muda ini dengan mudah. Jika tercedera kerana itu, ia benar-benar tidak berbaloi. Kerana suhu magma sangat tinggi, mana-mana objek yang bersentuhan dengannya sukar untuk terhindar daripadanya. Kekuatan penghancuran magma memang sangat kuat. Tentu saja mesin hidrolik tidak terkecuali. Jika kita mencuba menggunakan mesin hidrolik untuk mengepam magma, apa yang akan berlaku? Para penyelidik telah menyediakan sebuah mesin hidrolik kecil serta air tembaga yang dicairkan. Mereka meletakkannya dalam periuk, namun bagi mesin hidrolik, semuanya itu bukanlah masalah yang besar. Ia dengan mudah menghancurkannya. Selepas itu, mereka bersedia untuk menjalankan eksperimen rasmi. Mereka meletakkan beberapa batu di dalam periuk kering dan memanaskannya, nyala api memancar keluar. Tidak lama kemudian, magma terbentuk. Para penyelidik menuangkan magma ke atas sebuah jubin, dan dapat dilihat bahawa magma sangat pekat. Mereka menggunakan mesin hidrolik untuk menekan magma. Namun apabila mesin hidrolik mula menurun, magma di bawahnya ternyata terbakar. Tidak diketahui apa yang terbakar. Akhirnya, magma ditekan ke 4 penjuru. Tampaknya kedua-dua belah pihak tidak memberi kesan kepada satu sama lain. Magma juga sebentar demi sebentar sejuk dan membeku.
Perlu diingat bahawa eksperimen jenis ini sangat berbahaya. Jika tidak berhati-hati, kemalangan mungkin berlaku. Jangan mencuba meniru eksperimen suhu tinggi ini. Sila ambil perhatian bahawa ini bukanlah pisau biasa. Ini adalah pisau ultrabunyi yang menggunakan teknologi ultrabunyi. Ciri terbesarnya adalah ia boleh memotong benda dengan mudah. Meskipun kelihatannya tenang, sebenarnya ia telah bergetar beribu-ribu kali. Dengan bantuan ultrabunyi, kepala pisau dapat bergetar 40,000 kali setiap saat. Ini juga merupakan salah satu keistimewaannya yang terbesar. Prinsip kerja pemotong ultrabunyi sangat mudah. Hanya perlu untuk menghantar tenaga frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh getaran ultrabunyi ke mata pisau. Ini akan menyebabkan mata pisau bergetar frekuensi tinggi. Pada masa ini, cukup tolak kepada pisau secara ringan. Maka, bahan dapat dipotong melalui geseran frekuensi tinggi dan impak. Pemotong ultrabunyi digunakan secara meluas. Ia memberikan banyak sumbangan dalam bidang industri dan perubatan. Anda juga boleh melihatnya dalam industri makanan. Contohnya, apabila memotong makanan yang melekat seperti ais krim atau roti penggunaan pemotong. Ultrabunyi dapat mengelakkan pisau dari melekat. Selain itu, pemotong ultrabunyi juga boleh digunakan untuk pengukiran halus. Apabila memotong komponen kecil, sangat susah untuk menggunakan pisau biasa, sulit untuk mengawal sudut dan daya pisau. Namun pemotong ultrabunyi berbeza. Meskipun kelihatannya tidak menonjol, ia sangat tajam, bisa dengan mudah memotong plastik atau kertas. Secara keseluruhan, ia dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pemacu ultrabunyi dan mata pisau. Pemacu ultrabunyi dapat membesarkan amplitudnya, sehingga kecepatan tertinggi dapat mencapai 40,000 kali setiap saat. Frekuensi getaran ini sukar untuk dilihat dengan mata kasar. Ini bukankah hebat? Anda mungkin tidak dapat membayangkan seberapa canggihnya sistem pengendalian api pada tank. Letakkan segelas bir hampir penuh di atas laras meriam, kemudian mengendarai tank di atas jalan yang bergelombang. Meskipun badan kendaraan terus bergetar, bir tetap stabil dan tidak menumpahkan tiba-tiba spon. Ini adalah operasi ajaib yang sebenarnya bergantung pada stabilizer tank, yakni giro. Giro terhubung dengan landasan dua sumbu di dalam meriam, satu bertanggung jawab atas pengukuran sudut, dan satu lagi untuk pengukuran percepatan ketika tank mengalami gangguan dari luar dan menyimpang dari arah yang telah ditentukan. Meriam akan berubah posisi sesuai dengan perubahan tersebut, namun rotor giro tidak akan menyimpang sehingga terjadi sudut penyimpangan. Untuk mengembalikan sudut awal meriam, sistem akan menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan sudut penyimpangan melalui transformator rotasi pada arah penyimpangan, dan setelah diperbesar oleh penguat sinyal mengontrol pipa minyak hidrolik, mengubah tekanan di dalam tabung minyak atas dan bawah sehingga menghasilkan torsi. Dengan cara ini, sudut tabung meriam tank dapat disesuaikan secara tepat waktu sehingga meriam dapat mengarah kembali pada sasaran yang telah ditentukan. Mengapa orang Itali ingin membina ladang di dasar laut? Malahan, mereka menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di dalamnya. Ini bagaimana ceritanya? Di bawah air laut terdapat beberapa bola kaca tembusan. Jika tidak dinyatakan, ramai orang mungkin akan menganggap ia sebagai projek di bawah air. Sebenarnya, ini adalah projek pertanian bawah laut yang dibangunkan oleh pembuat kemudahan penyelaman Itali. Mereka menanam sayur-sayuran dan buah-buahan dalam bola kaca ini di laut dan dinamakan Ladang Laut Taman Melati.
Ia dibina pada kedalaman 8 meter dari permukaan air. Video menunjukkan 5 bola kaca yang sama besar terletak di dalam ladang ini. Setiap bola kaca diikat dengan tali khas yang mempunyai kekuatan 28 tan. Sebenarnya, bola-bola ini mengandungi sedikit kuantiti udara dan menggunakan sokongan logam untuk meningkatkan kekuatannya. Pertama-tama, orang perlu memakai pakaian penyelaman, kemudian menyelam ke dasar laut. Mereka kemudian memanjat tangga untuk mencapai bahagian dalam bola kaca. Namun, jangan risau tentang kekurangan oksigen kerana setiap alat dilengkapi dengan sensor dan kamera yang mengesan penggunaan oksigen pada bila-bila masa. Walaupun berada pada kedalaman 8 meter di bawah air, masih terdapat sinar matahari yang mencukupi. Keuntungan terbesar ialah tiada gangguan serangga dan angin kencang. Mereka menggunakan wap air yang terhasil daripada pemanasan untuk penyiraman. Dalam keadaan tanpa gangguan luar, sayur-sayuran yang ditanam di laut mempunyai kadar pertumbuhan yang lebih cepat daripada di tanah. Mengenakan topi lonjong besar di atas kepala dan terjun ke dalam air, anda dapat bernafas dengan bebas di bawah air. Anda bisa membayangkannya. Alat ini disebut sebagai penyumbat udara, yang memungkinkan seseorang bernafas dengan bebas di bawah air. Sebelum melakukan eksperimen, para ahli tidak membawa alat apapun. Mereka hanya berdiri di atas platform dan menutupi kepala dan tubuh mereka dengan topi lonjong, lalu terjun ke dalam air. Yang mengagumkan adalah mereka dapat bernafas dengan stabil di bawah air dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Apabila mereka dikeluarkan dari permukaan air, bahagian kepala dan muka mereka tiada kesan keterbasahan air. Semua ini mudah berkat reka bentuk yang cekap dalam penyelaman. Sebenarnya, konsep penyelaman dengan menggunakan zon udara tertutup boleh dikesan sejak zaman falsafah Yunani purba oleh filsuf Aristoteles. Pada abad ke-16, ia telah ditemui oleh manusia. Cara kerja dalam penyelaman adalah sangat mudah, iaitu seperti memasukkan sekeping tisu ke dalam bahagian bawah cawan dan kemudian membalikkan cawan tersebut dan memampatkannya di dalam air selama beberapa masa. Pada ketika itu, tisu tersebut tidak akan basah dengan air kerana air akan mengasingkan udara di dalam gelas, menjadikan udara tidak dapat keluar. Dalam penyelaman, ia berfungsi sama seperti itu. Apabila ia berada dalam keadaan senyap di bawah air, tekanan air akan menekan udara dalam zon tersebut, tetapi masih ada jumlah udara tertentu di dalamnya yang akan menghalang air daripada memasuki penutup zon udara tertutup, menyediakan ruang tertutup untuk penyelam. Walau bagaimanapun, satu kelemahan dalam penyelaman adalah ketersediaan. Udara yang terhad tidak dapat menetap lama di dalam air. Jadi, adakah anda belajar sesuatu hari ini?